Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rakan-rakan yang dimuliakan, kita dalam hadapi kemelut kesihatan COVID-19 dan ekonomi, tentulah mendapat maklumat daripada keterangan dan penjelasan menteri-menteri di kerajaan tentang kedudukan sebenarnya. Saya muskil kerana kenyataan itu tidak membayangkan fakta dan keadaan yang nyata. Kalau mengikut teori pakar ekonomi, political economist Adam Smith, kita urus ekonomi negara ni macam urus ekonomi rumah tangga lah. Berapa pendapatan, berapa perbelanjaan, berapa hutang yang diperlukan, apakah hutang itu mampu ditanggung oleh keluarga atau dipulangkan kepada anak pinak dan cucu cicit untuk bayar kemudian. Semua itu samalah dalam kerangka pemikiran ekonomi yang harus dijalankan oleh negara. Sebab itu fakta itu tak boleh mengelirukan. Kalau pendapatan kita RM3,000 sebulan, kita nak sebut 5, kan itu 2,000 tu dah tersasar, mengelirukan dan akan merosakkan perancangan ekonomi rumah tangga. Begitu dalam negara. Sebab itu bila kita katakan unjuran itu harus bersabar, kita bukan sengaja nak menyerang atau menyanggah menteri. Selain daripada kenyataan itu harus membantu kita. Umpamanya masih menekan pertumbuhan ekonomi harus 6.5%. Bagilah hujah apapun, dia masih kekal juga. Kitab itu tak boleh tukar. Kemudian pendapatan negara akan lebih daripada 2019. Cuba kita tengok sekarang, apakah itu munasabah? Saya mulakan dengan kadar pelaburan asing atau FDI, Foreign Direct Investments. Ikut laporan UNCTAD, Pertubuhan Bahasa Bersatu untuk tahun 2020. Ini ada kaitan dengan prestasi negara, dasar negara, keyakinan kepada pimpinan dan kerajaan, dan keyakinan pelabur dalam negara dan luar negara. Menurut laporan UNCTAD tadi, kadar pelaburan asing ke negara ASEAN pada tahun 2020, diambil semua negara, semuanya merosot. Jadi kerajaan kata, tentulah kita pun merosot. Betul, saya tidak jangka kita boleh bertambah. Cuma ikut wajan kita kata pertumbuhan ekonomi boleh meningkat walaupun pelaburan merosot. Di Singapura sendiri pun merosot atau menurun 37%. Indonesia turun 24%. Vietnam turun 10%. Thailand turun 50%. Filipina luar biasa, naik 29%. Kita patut lihat soal tata kelola negara, soal kejayaan mereka menarik pelaburan. Baik. Malaysia bagaimana? Malaysia merosot dalam kadar yang paling tinggi bagi tahun 2020. Kalau saya bacakan laporannya, untuk Malaysia, Malaysia by 68%, 68%. Filipina naik 29%, kita merosot 68%. Indonesia merosot atau turun 24%. Maknanya kita dari segi keupayaan menarik pelaburan arah kalah dengan negara ASEAN. Dulu saya catat, ingat benar tahun 90-an, kita nombor 1 di ASEAN, paling tinggi keyakinan pelaburan ke dalam negara. Kita yang paling ke bawah sekali ketimbang atau berbanding dengan negara itu. Oleh demikian, apa alasan? Kata menteri, COVID-19. Filipina tak ada COVID ya. Indonesia tak ada COVID.
ada. Jadi maknanya cara menangani ekonomi ini sangat lemah, tidak ada hala tuju yang jelas dan tidak ada kepimpinan yang berwibawa untuk menarik keyakinan pelabur dalam dan luar negara. Jadi kalau itu pun kita mengandaikan kalau kita cepat berusaha dengan dasar jelas mengatasi masalah COVID-19. Ini kita menyentuh pada ruang yang lain tentang tidak ada sesuatu yang jelas, melainkan memilih untuk cepat menjalankan cara pintas dengan memberikan alasan COVID ini, maka menyebabkan pelaburan merosot. Sebab padahal di Indonesia tidak ada darurat pelaburan merosot kecil. Filipina tidak ada darurat pelaburan meningkat 29%. Ya. Ini kalau tengok VL, pemimpin-pemimpin Perdana Menteri dan Menteri-Menteri sekarang, dia tak ada orang masuk. Dia buat tak ada bar je. Dia terus dengan kerja dia dan mengatakan semuanya baik. Sebab itu bagi saya, ya, ada orang Melayu kata dia tak faham lah kan, ekonomi ini rumit sangat. Jadi kita permudahkan. Kalau tak ada pelaburan, ekonomi tak jadi rancak. Peluang pekerjaan, banyak pengangguran akan bertambah. Ya, bila tidak ada kegiatan ekonomi termasuk kilang-kilang, restoran, hotel, pengangkutan, semuanya akan berkurangan. Ya, berkurangan. Kalau kecil kita boleh faham, tetapi kalau sampai 68% itu menunjukkan kelemahan dan pertanggungjawabannya, accountability bagi pihak pemerintah atau kerajaan yang ada. Dari segi ekonomi, apa strateginya? Ya, dia banyak memberi gambaran perbaikan dan semua yang baik. Kalau kita beri mula dengan kenyataan yang palsu, strategi akan terkesan. Apa salahnya kita katakan, ya, kita tidak berjaya menarik pelaburan dan oleh demikian kita akan adakan beberapa langkah-langkah baru, ya, untuk menarik pelabur. Ini 1, 2, 3. Baik perundangan, baik kecekapan, ataupun dari segi tata kelola, mengelak daripada rasuah atau kelewatan meluluskan ini. Tapi cara pintas, darurat. Pada hemat saya, tidak sepertinya ini, percayalah, ini akan menyebabkan merudumnya lagi ekonomi negara kita. Baik. Di antara hal yang terkait dengan permasalahan ini adalah soal pengangguran. Dan walaupun kita ada sebut, ya, bahawa kalau kelompok yang terkesan dari segi COVID-19 itu adalah kilang, maka kilang harus ditutup sementara, ya, untuk menangani masalah ini. Tetapi harus jelas, ada kilang-kilang yang mencatat keuntungan yang sangat besar, ya. Sekarang tutup 2 minggu saja, tidak tentu arahnya. Sepatutnya tutup dan tangani masalah itu, ya. Buat ujian semua pekerjaan terlibat. Kalau clear, jalan terus kegiatan, ya. Kalau tidak, baru kita tutup. Kerana kilang harus dibuka. Kalau kilang ditutup, pengangguran akan bertambah, ya. Saya jelaskan dulu tentang perimbangan, ya. Jaga kesihatan, kita tak mau sakit, ya. Tak mau uzur, tak mau bebankan keluarga dengan kos kesihatan dan juga kesihatan mereka. Tetapi kita juga tidak mahu ungkapannya mati keburuan, ya, ataupun hidup hanya meminta sedekah ataupun sekadar mendapatkan subsidi daripada kerajaan atau dari siapa. Jadi harus ada pertimbangan ini. Penting jaga kesihatan, penting juga jaga kehidupan. Dan dia tidak boleh boleh dianggap dimatikan satu. Kita nak ekonomi meningkat, maka kita biar kesihatan itu, masalah kesihatan tidak terkawal.
ataupun terlalu gairah dan obses dengan masalah kesihatan dan kawalan sehingga orang tidak cukup makan atau tidak bekerja, seperti mana yang berlaku sekarang, ya. Sebab itu bila kita sebut kadar jangkitan sektor pembuatan, kita menyatakan penyelesaiannya bukan sekadar mengurung mereka ataupun ada PKP ataupun apatah lagi darurat. Caranya ialah buat ujian. Kelang itu harus berfungsi secepat mungkin. Jadi kita harus bagaimana nak pastikan buat ujian, ya. Dan ini tanggungjawab kilang. Dia lakukan ujian untuk semua pekerja yang lulus jalan, dan sementara ujian lakukan, mereka itu harus dikawal dan dikurung. Kalau tidak, kalau sekarang ini menjadi begini, tunggu je. Minggu depan ada lagi kilang lain yang terjejas kerana susah. Ini juga berbangkit bagaimana kita melayani pekerja-pekerja kita, ya. Kerana di rosok satu tempat seperti dan dilayan seperti bukan sebagai buruh kasar saja, sebagai separa hamba, ya. Macam sebahagian bagi hamba abdi, ya. Jadi tempat makan, tempat duduk, tempat tinggal sesesaknya kerana pertimbangan kilang-kilang besar dan tauke-tauke ini hanya keuntungan. Ini saya sebut begini. Jadi bila ada kekuatan orang politik berpidato, bergegar-gegar, bagi amaran sana, amaran sini, darurat dan sebagainya, tetapi untuk bagi kenyataan tegas kepada tauke-tauke besar, tak berani. Seperti mana juga kita ambil sikap terhadap bank. Terhadap bank, dia menang. Yang kalahnya ialah peminjam yang kecil. Ini sikap yang ada di kalangan pimpinan yang ada. Itu yang pertama saya sebut, dan saya katakan terkait ialah masalah pengangguran, ya. Jabatan Statistik Kerajaan, ya, ini bukan angka saya, ya, menyebut untuk bulan November 2020 jumlah penganggur bertambah. Bulan Oktober 4.7%, bulan November 4.8%. Jumlahnya yang menganggur 748,000. Jangan ni, kadang-kadang saya adalah pengalaman di Kementerian Kewangan ni. Kadang-kadang bank negara ke, Kementerian Kewangan ke, unit pelajar ekonomi ke, atau pelbagai ekonomi, dia suka sangat dengan angka-angka ni, kerana angka-angka dia menyakitkan. Tapi kena ingat, 748,000 itu menganggur. Kalau keluarganya sedang, dia boleh menumpang. Kalau yang susah, dia jadi tambah beban. Jadi oleh demikian, tanggungjawab kerajaan itu cari jalan atasi masalah pengangguran ini, ya. Pengangguran bertambah, ya, bukan berkurangan, ya. Sebab itu saya kata ada kaitan dengan pelaburan asing, dengan kegiatan ekonomi, kerancakan ekonomi untuk mengurangkan, ya, tanggungjawab mereka. Kalau tidak, kita rasa kerajaan boleh bantu. Pendapatan kerajaan dah terbatas, hutang dah meningkat, kita nak tampung bayaran untuk penganggur juga terbatas. Oleh demikian harus ada perimbangan. Saya jelaskan tentang jumlah pengangguran yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik bulan Januari ini untuk menunjukkan bahawa kita tak terkendali masalah pengangguran dan tidak ada dasar. Yang ada dasar kerajaan, tak apa, bagi kami kuasa, kami akan selesaikan. Kuasa dah bagi dah, ya. Bila kuasa dah dirampas, sudah dapat dah, buat aja lah yang berkesan, ya. Bukan nak guna lagi kuasa, tambah lagi kuasa. Dan sebab itulah mereka gunakan keputusan untuk menasihat Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Maka sebab itu jugalah maka saya mengambil keputusan, ya, atas nama Ketua Pembangkang untuk mengemukakan pertimbangan di mahkamah masalah saman Perdana Menteri dan Kerajaan.
walaupun yang mensiarkan yang Pertuan Agong. Jadi kita menyatakan Perdana Menteri telah tidak menjalankan tanggungjawab dia dengan benar. Pertama, dia dah hilang pun majoriti. Dia patut nasihat yang Pertuan Agong keadaan sebenar. Keduanya, kalau menangani masalah COVID, kita semua di Parlimen, kerajaan, pembangkang, semua parti-parti setuju semua nak bagi bantuan tambahan kepada Barisan Harapan. Kita setuju nak tambah peruntukan untuk kemudahan hospital. Kita setuju, ya. Nak tambah kuasa PKP, kawal. Kita setuju. Tidak ada bantahan hal-hal yang demikian, melainkan cadangan-cadangan balas dari berdasarkan pandangan pakar-pakar perubatan yang ada. Tetapi apa yang dilakukan ialah mengisytihar darurat. Maka dalam hal ini adalah orang kata, oh ini Anwar ni dengan beberapa orang dah derhaka. Ini gemar-gemar politik saja, ya. Kita tahu ucapan-ucapan menteri terdahulu yang jauh lebih kasar, ya, menyerang raja. Kita ini menyanggah keputusan Perdana Menteri tidak menyentuh kedudukan dan kemuliaan di Pertuan Agong. Itu pertama. Yang kedua yang kita harus juga tahu ialah kenyataan-kenyataan yang dibuat gunanya nak pertahankan raja, tetapi sebenarnya sengaja mengheret Pertuan Agong di sini. Saya dalam memfile kes di mahkamah mengelak daripada menyentuh kedudukan raja, hanya mengatakan Perdana Menteri, kamu Tan Sri Muhyiddin dan kerajaan patut menyampaikan nasihat yang betul berdasarkan peruntukan undang-undang dan perlembagaan. Malah ini orang di file itu tebal lah, ya, tebal nak baca semua. Tapi malah kalaupun kita ambil satu bab darurat, ya, 103 peruntukan perlembagaan membolehkan Parlimen berjalan seiring. Yang takut sangat Parlimen jalan seiring sebab apa? Mana negara di dunia yang istiadatkan darurat sehingga menggantung Parlimen? Oh, dia kata Presiden Trump buat. Oh, dia baik dengan Trump pula. Trump tidak ditolak. Sekarang aku tak salah-salah akan magzulkan dalam proses Kongres ini, ya. Tetapi itu pun yang dilakukan oleh Presiden Trump ketika itu adalah mengisytiharkan darurat untuk membolehkan pasukan pertahanan tambahan National Guards masuk ke Washington. Parlimen tidak digantung. Teruk perang tak gantung Parlimen. Bayangkanlah, saya sambung kemudian, ya. Seteruk Trump tak gantung Kongres dan House of Representatives, Capitol Hill, Washington DC. Masih berjalan terus. Kuasa presiden ada, kuasa parlimen berjalan. Jadi apa salahnya kuasa Perdana Menteri dan Kabinet ada, kuasa parlimen boleh petikai. Ini saya muskil, khawatir dan curiga kerana ada nawaitu yang lain, ya, supaya jangan orang petikai. Buat je lah tender, bagi je, bagi, ya. Kemudian kalau orang cakap soal urut, kita ada undang-undang, kita ada kuasa, ini negara darurat. Lama-lama pelaburan pun tak sampai, ya. Ekonomi lingkup, COVID pun tak dapat diatasi dengan baik. Yang selamatnya menteri-menteri kerana gaji mereka jalan seperti biasa. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat merenung betul soal ekonomi ini tidak serumit yang dijangka. Kadang-kadang pakai ekonomi ini dibagi fakta-fakta dan angka dan laporan yang betul-betul menyulitkan. Tetapi pada hemat saya boleh disebut, dijelaskan berdasarkan fakta yang kita tunjukkan tadi. Bagaimana mungkin kita kata ekonomi kita ini baik kerana kalau pelaburan dah menjunam. Bagaimana kita katakan pendapatan bertambah kalau kelang dan perniagaan dan restoran dan gerai ditutup. Jadi semoga kita dapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
soalan yang tertera, tujuan matlamat saya mencabar keputusan Perdana Menteri, Jemaah Menteri untuk meluluskan darurat dan menggantung Parlimen. Ya. Saya jelaskan tadi, tujuan kita adalah meminta mahkamah meneliti, ya, dan memutuskan bahawa apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri itu tidak mengikut saluran perlembagaan dan undang-undang. Dan tentunya kita gunakan majlis itu juga di mahkamah untuk menjelaskan rasional itu tidak munasabah dan ia sebenarnya akan hanya dimanfaatkan oleh segelintir golongan penguasa untuk meneruskan kuasa secara rakus dan tidak bijaksana, dan rakyat akan terbeban dan terkesan. Ya. Saya anggap tanggungjawab kita bersama adalah menangani masalah COVID-19, bukan nak bagi kuasa kepada pemimpin-pemimpin dan nak bagi kontrak tanpa tender dan nak memperkayakan segala kecil. Sudahlah amalan itu, mari kita selesaikan masalah COVID dan kita bahaskan bersama apa yang sebaiknya supaya dapat kita terima sebagai pandangan kerajaan, dan kerajaan dapat menerima pandangan-pandangan daripada rakyat yang bukan dalam kerajaan. Setengah kumpulan individu yang tidak memahami tindakan saya mencabar perusahaan PM dan memanipulasinya. Apa pandangan? Itu juga saya sentuh tadi sepintas lalu, iaitu umpamanya mengatakan bahawa apa masalah kita? Masalah kita ialah COVID-19. Tumpukanlah perhatian COVID-19. Buat apa nak cabar kerajaan? Saya jawab, ya, tumpulah COVID-19. Sebab itu daripada awal kita katakan belanjawan harus belanjawan COVID-19, bukan belanjawan untuk tambah peruntukan kementerian-kementerian dan menteri-menteri, bukan belanjawan untuk tambah jawatan-jawatan politik di kementerian-kementerian. Dia jalan juga terus. Bukan belanjawan untuk bina dewan besar-besar sekarang. Hentikanlah tumpu COVID-19. Memang tak soal begitu. Ya, saya bawa ke mahkamah kerana saya rasa sudah tersasar dan terpesong matlamat kerajaan dalam menangani masalah ini. Dan apatah lagi bila kita menjalankan tugas yang bertentangan dengan semangat perlembagaan. Dan berikutnya, perlembagaan itu membolehkan, kalaupun sudah ada darurat, kerajaan perlembagaan bolehkan dalam 150(3) bahawa Parlimen boleh berjalan seiring. Oh, kata menteri, tak, kita nak darurat supaya kita dapat buat undang-undang cepat-cepat. Undang-undang cepat-cepat ni, kalau diadakan persefahaman di Parlimen, kita boleh percepatkan. Nak sidang sampai 12 malam pun tidak mengapa, ya. Tapi selesaikan dalam masa singkat. Tapi kan cepat sebab tak boleh soal. Apa kita ingat kita ni maha berkuasa, kita tahu semua. Ini undang-undang kita rasa tak boleh dengar pandangan lain. Ini yang saya katakan keangkuhan kuasa. Bila kita ada kuasa itu, aku serba tahu. Negara banyak jahanam. Dari zaman purbakala sampai sekarang, bila ada penguasa menganggap dia serba tahu, dia ambil wang haram pun boleh, rasuah banyak pun boleh, bila bercakap jaga rakyat, prihatin terhadap rakyat. Tapi bila nak bertadbir, dia fikir soal kuasa dia dan kepentingan dia. Ini mesti dihentikan. Baik. Seminar antarabangsa pemikiran Syed Hussein Alatas, topik rasuah diutarakan. Beri penjelasan. Saya ucap terima tahniah kepada badan yang menganjurkan isu pemikiran Islam antarabangsa dan beberapa lain yang membantu. Dan sambutannya luar biasa, ya. Saya ingat dekat 400 yang ikut webinar atau Zoom, dan lebih daripada 2,000 yang ikut lagi Facebook, ya. Ini sangat menarik, ya. Dan banyak ramai ahli akademik kita yang juga turut serta, termasuk anak kepada Profesor Hussein, Syed Farid Alatas. Profesor Hussein juga terkenal daripada awal penulisannya tentang
problem corruption, sociology of corruption, dan penulisan-penulisan dia banyak menyentuh tentang penguasa negara-negara membangun itu menjalankan peranan sikap warisan penjajah, termasuk memberi pandangan yang disebut, yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, mitos pribumi malas, the myth of the lazy native. Saya sebut dalam ucap utama itu bahawa salah seorang pemikir besar dunia, Edward Said, dalam buku beliau Culture and Imperialism, itu sangat 9-10 halaman hanya mengupas karya Hussein Alatas sebagai karya yang penting, yang memecah tembok pemikiran usang, jumud yang mewakili sikap penjajah, ya. Anggap pribumi, orang Melayu dan bumi putera ini memang malas, memang kolot, ya. Dan masih mempengaruhi sebahagian daripada elit kita sampai sekarang. Bukan saja orang Melayu, sangat orang Cina atau India. Begitu Filipino, padahal 100 tahun lebih yang lalu pejuang Filipina Jose Rizal pernah menulis The Indolence of the Filipinos, maknanya malas lembab orang Filipina. Dan dia kata ini sikap yang dibakar, dipropaganda, dihujah oleh penjajah Sepanyol. Ini kekuatan pandangan Hussein Alatas yang menyergah apa disebut captive mind, pemikiran yang terperangkap, dan di antaranya ialah kerana salahnya salah penguasa, ya. Rakyat itu mampu bekerja, ya. Kalau tidak, ladang-ladang dibuka, orang pergi sawah padi pukul 5 pagi dah pergi, ya. Ataupun pergi motong getah. Saya tahu kalau di kampung di Cerok Tokku dulu, orang keluar motong getah tu, ya, kadang jalan daripada rumah subuh dekat masjid terus pergi motong getah, ya. Itu tak mungkin orang malas. 400,000 anak muda menyeberang ke Singapura cari makan, keluar 4 pagi kerana kesesakan, balik tengah malam cari nafkah hidup. Orang malas tidak boleh kerja begitu. Tetapi orang yang mewarisi sikap penjajah itu melakukan melontarkan idea ini untuk menutup kelemahan mereka. Apa kelemahan mereka? Lembab. Kata Syekh Hussein Alatas, bebalisme. Maknanya dia tak boleh fikir dengan baik, dia guna sikap penjajah, dia hukum orang bawah dan dia ambil rasuah, ya. Yang rasuah seperti negara kita ini, ya, pakcik leman di kampung, sawah padi itu peternak ayam dan sebagainya, dia rasuah apa? Yang rasuah itu yang besar-besar, ya, dengan cara hidup yang mewah, dengan majlis-majlis kenduri yang hebat-hebat semua daripada kekayaan yang mereka perolehi. Saya anggap sukar untuk dipertahankan. Bagaimana pemimpin-pemimpin rakyat boleh menghimpun kekayaan begitu besar, melainkan cara yang curang, yang bobrok, cara rasuah. Sebab itu dalam kupasan Hussein Alatas, dia secara konsisten menekankan soal rasuah yang kemudian tak dibahaskan sangat oleh elit politik, baik Melayu atau Cina atau India ataupun negara-negara berkembang, kerana mereka bersekongkol dengan rasuah, ya. Kadang-kadang buku-buku dan kitab-kitab mereka juga di sponsor oleh mereka, ya. Dan kadang-kadang dalam dakwah, dalam tazkirah lebih besar soal-soal yang lain, tapi soal rasuah ditutup atau tidak, atau diremehkan, ya. Balak hilang, itu bukan rasuah dia, itu perniagaan. Begitu juga dalam isu-isu kontrak. Dan sekarang kita ambil tahulah, ya, itu yang dalam dikupas oleh Hussein Alatas dah 40 tahun yang lalu sampailah umpamanya tahun 90-an, awal 20, tahun 2000. Tetapi sekarang kita berdepan masalah. Mengapa tak mau tender?
Negara beli obat itu dirahsiakan dan tidak transparan, termasuk vaksin COVID-19. Semua hal ini kita perlu tanya dan patut beri penjelasan. Bila kita sebut ketelusan, transparansi, maksudnya ialah supaya kita tahu dari mana sumbernya, berapa tendanya, berapa bayarannya. Ini yang kita anggap penting. Dan saya pernah memperkenalkan hujah Francis Fukuyama tentang democratic accountability. Kadang-kadang kita berjerit demokrasi, ya, tapi tidak accountable. Demokrasi itu bila ada pertanggungjawaban. Ada orang kata kita mau pilihan raya yang bebas, kita mau kebebasan, ya, tetapi tidak ada pertanggungjawaban. Rasuah dia padamkan. Kerana saya, pengalaman kecil saya, rasuah ini memang tidak popular. Tokoh-tokoh besar dan pembesar-pembesar memang tidak senang dengan hal yang sedemikian. Saya alami sendiri dan saya tahu kesukarannya. Sebab apa? Kalau kita agak terlalu keras memenangi rasuah, memang sukar perjalanannya, ya. Sebab itu bagi saya, soal rasuah itu mesti difahamkan kepada rakyat, kerana rasuah itu suatu yang boleh memiskinkan rakyat dan negara. Ini satu kecurangan yang akan memberi kesan yang menyeluruh kepada negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.